adalah untuk mengangkut tembakau dari kawasan pedalaman. Tapi sekarang ia membawa pelancong seolah-olah kita berada di zaman dahulu kala, ke Kinarut, ke Putatan, ke Papar, dan kemudiannya kita kembali ke Tanjung Aru. Dan kita juga dapat melihat keindahan Borneo daripada perspektif yang berlainan. Memandangkan saya dah ada tiket ini, apa kata anda ikuti saya, kita naik kereta api bersama-sama. Okey? 13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu, Labuan kita kembali, ditemani driver sejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibasirkan. Alamak, aku terjatuh dari jeti. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mentanani kami menari bersaksi. Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan pulau gaya sapi. Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Hi, morning. Morning, selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Tiket ada? Okey, terima kasih. Okay. Stesen kereta api ini terletak di Tanjung Aru, iaitu kira-kira 15 km atau 10 minit sahaja dari Bandaraya Kota Kinabalu. Walau bagaimanapun, para pelancong yang berminat haruslah membuat perancangan lebih awal kerana perkhidmatan kereta api ini hanya beroperasi pada hari Rabu dan Sabtu. Pada kebiasaannya, pakej lawatan ini akan mengambil masa lebih kurang 4 jam. Namun, para penumpang diminta bersedia kerana kadang-kala terdapat kemungkinan ia akan mengambil masa yang lebih daripada itu. Perkhidmatan ini menggunakan kereta api steam yang paling tua, bukan sahaja di Sabah, malahan juga di Borneo. Kereta api ini digerakkan oleh lokomotif Vulcan yang dikuasakan oleh steam. Ia telah dibina pada tahun 1896 dan menggunakan kayu api sebagai bahan bakar untuk menghasilkan steam. Terdapat 5 buah coach yang disediakan untuk para penumpang dan setiap coach menempatkan seramai 16 orang penumpang sahaja. Okey. Pasport? Oh, sorry, pasport. Lupa nak bagi pasport. Terima kasih. Okey, sini ya. Tatkala melihatkan coach kereta api dengan reka bentuk ala Inggeris ini, Azura berasa semakin teruja untuk merasai pengalaman zaman kegemilangan kolonial di Borneo lebih 100 tahun yang lalu. Saya sekarang dah berada dalam gerabak lokomotif steam ni yang sememangnya sangat-sangat unik. Bila anda masuk je ke dalam gerabak ni, anda rasa seolah-olah anda berada di zaman sebelum British lagi. Tapi pagi ni nampak lain sikit sebab pelancong-pelancong lain yang datang daripada negara lain pun membuatkan kita rasa seperti tidak berada di Malaysia. Jadi saya sebenarnya tak sabar. Semua orang akan diberikan satu pasport. Pasport ini akan memberitahu aktiviti yang akan dilakukan di sepanjang perjalanan kita lah. Dia akan berhenti di stesen-stesen yang berlainan. Nanti kan? Antara yang menarik tentang perkhidmatan North Borneo Railways ini adalah segala yang terdapat pada kereta api ini, contohnya seperti coach, kemasan, perabot, pinggan mangkuk dan sebagainya adalah merupakan barangan asal. Begitu juga dengan gerabak kereta api ini, mereka sengaja tak mau catkannya untuk dia nampak macam baru sebab mereka ingin kekalkan rupanya seperti seolah-olah kita berada pada zaman 1980-an dahulu. Menarik kan? Tepat jam 10 pagi, kereta api ini mula berlepas meninggalkan stesen Tanjung Aru. Serentak dengan itu juga, kami disajikan dengan hidangan sarapan. Okay, thank you. Jadi yang pertama sekali kita chop di Tanjung Aru kerana itu adalah stesen Tanjung Aru. Kenapa dia chop Putatan pula? Sebab kita sekarang melepasi kawasan Putatan. Lepas Putatan, nanti kita akan ke Kinarut pula.
Stesen Kinarut merupakan salah sebuah stesen perhentian bagi kereta api ini. Apabila tiba di sini, para penumpang berpeluang untuk bersiar-siar di pekan ini sambil meninjau dengan lebih dekat kehidupan masyarakat setempat. Dan dikatakan oleh Arman juga, bangunan yang berada di sini memang bangunan yang asal, tidak pernah diubah suai, tidak pernah diusik langsung. Dan juga peniaga-peniaga yang berada di sini adalah keturunan daripada zaman dulu lagi, ya. Selain daripada bersiar-siar di sekitar Pekan Kinarut, para penumpang juga pastinya tak melepaskan peluang untuk melawat ke tokong Tian Nam Shi yang terletak tidak jauh dari stesen kereta api. Kecantikan tokong yang berwarna-warni ini sememangnya menarik perhatian pengunjung, sama ada penduduk tempatan maupun para pelancong seperti kami. Di samping itu, terdapat juga suatu tarikan di tokong ini, iaitu sebuah bekas air yang diperbuat daripada tembaga. Salah satu perkara yang orang datang di mana kita akan letakkan air di tangan kita dan buat, lepas tu nanti kita dapat lihat corak-corak dan air dia naiklah. Okey, kita cuba. Menurut kepercayaan masyarakat di sini, hanya mereka yang berketurunan bangsawan atau tengku sahaja yang mampu menghasilkan bunyi apabila mangkuk tersebut digosokkan. Arman kata kalau saya boleh buat macam ni, maknanya saya keturunan tengku, keturunan bangsawan. Main-main. Royalty indeed. Baiklah, Beta sekarang ingin memberitahu kepada anda semua yang pada mulai dari hari ini, anda dan juga anda boleh panggil saya Tengku Puteri Azura. Setelah perjalanan diteruskan, kami melalui kawasan Tawang yang menempatkan sebuah hutan simpan dan tempat tadahan air. Para penumpang akan disajikan pula dengan sajian makan tengah hari yang dikenali sebagai ala tiffin. Sajian gaya kolonial ini dihidangkan dengan menggunakan mangkuk tingkat yang diperbuat daripada keluli tahan karat. Selamat menjamu selera. Papar juga dikenali sebagai jelapang padi bagi negeri Sabah. Pekan yang aman dan permai ini terletak di antara banjaran Crocker dan pesisir pantai Laut Cina Selatan. Dah pun saya menjejak kaki di Pekan Papar di mana kita boleh keluar berjalan-jalan sementara menunggukan kereta api ini untuk pulang balik ke Tanjung Aru. Jadi jom kita jalan-jalan sekejap. Di stesen Papar ini, lokomotif steam yang kami naiki ini akan ditukarkan arahnya menghala semula ke Tanjung Aru. Proses ini dilakukan dengan menggunakan sistem turntable. Selain itu, bekalan air untuk menghasilkan wap turut ditambah. Di stesen Papar ini, saya tak melepaskan peluang untuk melihat keadaan di lokomotif berkuasa steam yang telah menggerakkan kereta api ini. Kini barulah saya tahu betapa seksanya para juruteknik yang terpaksa menahan bahang kepanasan enjin steam lokomotif ini ketika menjalankan tugas mereka semata-mata demi kepuasan penumpang. Terima kasih. Bye. Saya suka gila. Bersama dua host yang seksi, kemana kami kali ini? Satu pengalaman yang luar biasa dan ni betul-betul saya sarankan kepada anda yang ingin menikmati keindahan Sabah dari sudut yang lain. Saya cadangkan anda naiklah The Borneo Railway ni sebab walaupun dia mahal sedikit tapi pengalamannya sangat-sangat berbaloi. Sekarang ni Azura berada di stesen Papar. Sebabnya saya turun di sini sebab saya nak pergi tengok lagi kawasan sekeliling dan saya ingin memandu untuk pulang ke Kota Kinabalu untuk melihat keindahan daripada sudut lain pula. Anda juga dijemput untuk bersama dengan saya. Kita pergi jalan-jalan lagi di sekitar Sabah. Jalan pula gaya sapi, mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, why you... Wah, cantik tempat duduk. Lokasi dia. Sangat menarik. Sekarang Nita berada di Pulau Gaya, Padang Point. Dekat je kalau ikutkan Padang Point, Pulau Gaya dengan Pulau Sapi, Kaza.
Di mana kita akan menyelam hari ini? Okey, so saya akan bawa kamu salah satu kawasan menyelam yang paling menarik di kawasan Pulau Sapi ini, iaitu Downbelow Reef. Sini dia Pulau Sapi. Downbelow Reef ni actually dia single reef. Dia di hujung ada small bay, di sana ada tanjung kecil. Dia di hujung. Untuk dive kali ini kita akan buat selaman yang biasa. Kita akan pandu bot sehinggalah betul-betul sampai ke arah bearing yang kami set. Kita akan tengok balik GPS monitor di atas bot tersebut. Normally dia akan tunjukkan satu corak topografi. Senang nak cari. Kita ada semua bearing untuk dive site sini. Ya? Ya, semua kita sudah set. Memang tak sabar nak pergi sebab dengan nama Downbelow ni tak sabar nak tengok apa yang ada dekat bawah tu. Ya. Penonton kat rumah pun mesti nak tahu apa yang ada di Downbelow. Jom ikut kita sekarang. Pada hari ini, Nita dan Adrian akan melakukan selaman di Downbelow Reef. Difahamkan, terumbu karang ini adalah terumbu tersendiri yang tidak bersambung dengan daratan. Nampaknya selaman kami pada hari ini akan menjadi lebih mencabar memandangkan keadaan laut yang agak bergelora. Lebih-lebih lagi dengan arus yang dijangkakan agak kuat di bawah permukaan air. Menyegarkan! Wohoho! Keadaan di sini sememangnya amat mendamaikan jiwa. Lihat sajalah kawanan pelbagai jenis ikan, batu karang serta anemone-anemone yang hidup sihat di terumbu ini. Spesies karang ini dikenali sebagai wire coral atau whip coral. Ia berbentuk memanjang dan tidak mempunyai ranting. Spesies karang ini biasanya akan ditemui di kawasan dasar laut berpasir atau di celah-celah terumbu batu karang. Whip coral ini boleh mencapai saiz 3 meter panjang atau lebih dari itu dalam bentuk-bentuk yang unik. Terdapat beberapa jenis warna whip coral ini. Ada putih, kelabu, kuning, hijau pekat dan coklat. Seperti keluarga karang hitam yang lain, ia juga mempunyai skeleton yang berwarna gelap. Sponge ini pula adalah satu spesies koral yang boleh dijumpai banyak di rantau tropika. Ia mampu hidup di pelbagai kawasan dalam laut. Sponge akan dijumpai banyak hidup di kawasan yang mempunyai air yang jernih dan berarus. Air yang keruh akan menyebabkan liang-liang pada sponge tersumbat. Ini akan menyebabkan sponge tidak boleh mendapatkan nutrisi makanan dan oksigen. Kesan dari itu, akhirnya sponge akan mati dan tidak bertahan lama. Wah, seronoknya Nita bila dapat tengok kawanan ikan Big Eye Snapper ni. Big Eye Snapper biasanya menghuni terumbu karang luar pesisir serta di perairan yang bersuhu tropika. Walau bagaimanapun, ia juga boleh ditemui pada kedalaman maksima sehingga melebihi 90 meter. Big Eye Snapper akan mencapai usia matangnya selepas berumur 1 tahun. Secara keseluruhan, kitaran hidupnya mampu menjangkau lebih daripada 11 tahun. Ia sentiasa bergerak dalam kumpulan yang besar, lebih daripada 100 ekor. Ini bertujuan bagi melindungi mereka daripada gangguan pemangsa. Selain itu, Big Eye Snapper juga biasanya lebih aktif mencari makanan pada waktu malam. Di sebelah Big Eye Snapper itu pula terdapat satu lagi kawanan ikan yang terdiri daripada spesies parrotfish, surgeonfish dan rabbitfish yang sedang memburu makanan di kawasan terumbu batu karang. Pergerakan yang sekata membuatkan kawanan ikan ini lebih nampak menarik. Seronok betul Nita dapat melihat kawanan ikan yang banyak seperti ini. Adrian, tengok tu. Ini pula kawanan ikan Caesar tail fusilia. Ikan ini boleh membesar sehingga 35 cm. Lihat ekornya yang seperti gunting itu? Dari situlah ia mendapat nama. Fusilia biasanya akan berenang bersama keluarga ikan fusilia yang lain. Ikan ini akan memakan zooplankton dan sering ditemui di kawasan terumbu batu karang. Ia sangat rapat dengan keluarga ikan snapper. Ini pula kumpulan Blue Yellow Fusilia. Ia mendapat nama dari warna dari badannya yang berwarna biru dan ekor yang berwarna kuning. Spesies ini juga akan bergerak dalam kumpulan yang banyak sebagai cara pertahanan dari haiwan pemangsa. Di sini juga terdapatnya nudibranchs daripada spesies Tryons tribecia. Nudibranch ini juga dikenali sebagai Tryons.
Tryons banyak terdapat di kawasan terumbu yang berpasir pada kedalaman antara 2 hingga 30 meter. Tryons yang matang boleh membesar sehingga 9 cm panjang. Lebih menarik lagi, Tryons kebiasaannya akan bergerak secara berpasangan. Seperti juga spesies nudibranch yang lain, Tryons adalah makhluk hermaprodit yang boleh menukar jantinanya apabila tiba waktu mengawan. Ini pula spesies nudibranch yang dikenali sebagai Philidiella pustulosa. Spesies ini berukuran 35 mm dan biasanya ditemui di kedalaman 19 meter. Nampaknya sekarang ini ia tidak aktif. Kami bergerak ke depan lagi dan terus disambut dengan kawanan ikan-ikan kecil yang mendiami kawasan terumbu ini. Cantik betul lah pemandangan di Down Below Reef ini. Ini pula sekumpulan ikan two-spot banded snapper atau dalam nama saintifiknya Lutjanus bigutatus ini sedang mencari makanan. Ikan ini aktif pada waktu siang dan lebih aktif pada waktu malam. Spesies ikan ini boleh mencecah saiz sehingga 20 cm. Namun kebiasaannya dijumpai dengan saiz 15 cm. Ia akan berenang-renang di kawasan terumbu karang, terutama di kawasan dalam laut yang curam. Ikan ini biasa ditemui dalam kawanan yang banyak sehingga beratus ekor. Kalau kita sering menyelam di kawasan Laut Indo-Pasifik, pasti kita boleh menjumpai ikan spesies ini di kedalaman 1 hingga 35 meter. Tengok ikan damsel tu, mereka sedang bermain-main di batu karang. Yang ni pula sedang baring. Mungkin kepenatan. Surgeonfish ini menggoyangkan badannya untuk menari bersama arus lautan. Manakala ikan tenggiri atau Spanish mackerel ini berenang bersendirian. Sekumpulan ikan giant trevally melintas di hadapan kami. Ikan ini mempunyai kepala yang sedikit ke depan dan biasanya berwarna perak dan berkilat. Keluarga ikan trevally atau jemuduk merupakan spesies yang sering menjadi buruan pemancing laut dalam. Saiz ikan dewasa boleh mencecah 170 cm dengan berat 80 kg. Ikan lionfish ini banyak ditemui di kawasan Indo-Pasifik termasuk Malaysia Timur. Lionfish dewasa boleh membesar sehingga 40 cm panjang. Biasanya ikan ini bersifat nocturnal atau aktif pada waktu malam. Walaupun ikan ini kelihatan sangat menarik, tapi awas, sengat ikan lionfish boleh mendatangkan bahaya kepada manusia kerana ia mengandungi kadar toksin yang tinggi. Nampak tak ikan yang unik tu? Keunikannya yang dapat dilihat dari cara mereka berenang dalam keadaan terbalik dengan kepalanya di bawah. Nampak tak pergerakan mereka berenang? Razorfish merupakan ikan yang suka berenang di dalam kawanan juga. Biasanya dalam kawanan yang kecil, tidak sebesar ikan-ikan yang lain. Apa yang unik berkenaan dengan razorfish ni ialah ianya berenang kepala ke bawah dan ekor ke atas. Dan ia menjadi satu subjek yang agak menarik apabila kita membuat fotografi di dasar laut. Ini lepas ni saya dah pergi 13 hari. Apa yang Adrian jumpa di bawah batu karang tu? Wah, lobster rupanya. Ia juga dikenali sebagai udang karang. Bersembunyi rupanya. Saiznya yang agak besar dengan sesungut panjang itu malu-malu ketika Adrian hendak mengambil gambarnya. Lobster adalah spesies invertebrata bercengkerang keras yang mempunyai 5 pasang kaki. Ia juga merupakan spesies yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran. Tapi lobster yang berada di kawasan ini ianya amat dilindungi kerana ia berada dalam kawasan taman-taman laut. Setiap selaman pastinya memberikan suatu pengalaman baru kepada Nita. Walaupun pada mulanya keadaan agak bergelora di permukaan air, namun kami berjaya membuat penurunan dengan selamat. Di samping itu, bimbingan daripada Kaza juga banyak membantu kami untuk sampai ke Down Below Reef. Menyegarkan. Cantik sekali pernah berjalan pulau gaya sapi mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh. Selamat Nita hari
hari ini masih lagi di Pulau Sapi yang terletak di Taman Laut Tunku Abdul Rahman. Walaupun bergelombang tadi pun, tapi di dalam air tadi tenang. Turun-turun daripada reef 8 ke 10 meter ni tak ada nampak big ice snappers berkumpulan. Ada banyak kelompok atau kumpulan ikan di bawah daun below sebenarnya. Orang kampung Pulau Gaya, dia panggil ni ikan pisang. Ikan Ada pisang. warna kuning. Ya. Kita belum ekspor. Meriah betul tadi. Ikan pisang, ikan rabbit. Jarang tu dapat lihat di kawasan terumbu karang ikan tenggiri ni ataupun Spanish mackerel. Kita nampak tadi yang nudibranch kan. Ada 2 ekor tu. Ya, 2 ekor. 2 ekor. Kan. Tryons risbesia. Tryons. Macam mana kita nak tahu nudibranch tu jantan atau betina? Kata piramid yang di belakang itu yang jantan. Betul lah Kak Zah. Yang di belakang tu jantannya. Kejar dia. Seperti sebelum ini kita ada FD Clement. Dia punya topografi slope ataupun cerun dia macam ni. Ada sedikit menjuram ke bawah. Down below reef, dia punya topografi adalah lebih kurang begini. Dia ada sedikit datar. Adrin, Ya. bila cakap berpisah, tak kita kena berpisah dengan Kaza hari ini. Kerana hari ini adalah hari terakhir kita di Sapi dan juga Kota Kinabalu. Sebelum berpisah dengan Kaza, saya memerlukan sign dan cop daripada Kaza. Okay. Satu acara yang penting dalam pesta keamatan adalah unduk ngadau. Kepada anda yang tak tahu unduk ngadau itu apa, itu adalah pertandingan Ratu Cantik. Jadi apa kata kita masuk ke dalam dan lihat para peserta yang sudah pastinya berasa gemetar untuk berada di hadapan hakim-hakim yang akan menilai mereka dari segi fizikal, kepintaran, cara jalan dan bakat mereka. Sebelum terkenal dengan nama unduk ngadau, pertandingan Ratu Cantik yang telah bermula sejak tahun 1960 ini pernah dikenali sebagai Ratu Kadazan, Ratu Festival Menuai dan juga Ratu Keamatan. Sebenarnya pertandingan unduk ngadau ini adalah pertandingan bersifat tradisi. Dia juga macam seolah-olah macam pertandingan Ratu Cantik, tetapi dia berlandaskan kepada pertandingan tradisi. Jadi pertandingan ini diadakan setiap dalam bulan Mei setiap tahun dan setiap daerah dia akan mengadakan pertandingan. Perkataan unduk ngadau dikatakan berasal daripada istilah runduk tadau yang bermaksud gadis yang dimahkotakan oleh matahari. Manakala dalam bahasa rungus pula, ia bermaksud memohon kerahmatan daripada semangat matahari. Jadi macam mana perasaan dah sudah masuk dalam nanti? Perasaan tu lega. I hope lah saya boleh terpilih untuk masuk top 15. Selamat maju jaya. Diharapkan dapat sampai ke peringkat akhir. Thank you. Dia suruh kamu nyanyi ke? Ya, dia suruh nyanyi. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi saya sayang kamu. Okey, kalau saya mau cakap nama saya Azura macam mana? Naranku Azura. Naranku Azura. Cantiklah kamu bersemua. Apa kongsiko? Poinsiko. Poinsiko. Means terima kasih. Terima kasih. Bagi yang ingin menyertai pertandingan ini, mereka perlulah mempunyai kemahiran berbahasa serta mengetahui serba sedikit latar belakang serta adat resam etnik masing-masing. Antara semua yang saya lihat, Arina ni yang paling berkeyakinan tinggi dan itu yang paling penting sekali. Percutian kami hari ke-10 di Sabah ni sekejap saja. Tapi apa yang menariknya yang saya perlu cakap ialah naik kereta api atau lokomotif steam yang masih lagi berfungsi hanya di Sabah ini disebabkan dia adalah lokomotif steam yang masih lagi berfungsi. Saya ingat, ni mesti satu pengalaman yang menarik. Nita, macam mana hari Nita pula dengan selaman scuba tu? Hari ini perjalanan nak ke Daun Below tu mengambil masa yang agak lama kerana laut bergelora hari ini, Azura. Oh, tapi bila dah sampai di bawah dalam 8 ke 10 meter macam tu, kita dapat melihat batu karang dan spesies ikan yang sangat banyak yang membuatkan kita rasa macam okey, dah tak kisah pasal laut bergelora, dah tak kisah laut gelombang, itu yang tak sedar sampai 55 minit. Oh, kami sekarang terpaksa kemaskan barang kami sebab besok kami akan memulakan perjalanan kami ke mana, Nita?
Labuan. Kami jumpa anda dalam hari yang seterusnya dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Selamat malam.